Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Aidil Fikri bin Azli bersama ahli kumpulan saya Ahmad Syakir bin Omar dan Muhammad Hafizul bin Maksihat. Kami di bawah penyeliaan Encik Aizal bin Muhammad Hamzah. Kami ingin membentangkan projek kami yang bertajuk Hand Free Automatic Trolley Remote Control. Pengenalan. Pertama sekali, perkataan COVID-19 ni dia bukan merujuk kepada virus, tetapi dia merujuk kepada nama penyakit yang disebabkan oleh jangkitan coronavirus tu. Pada sebelum babak permulaan pandemik dunia ni, perkataan virus Wuhan ni sebenarnya ialah Wuhan virus yang digunakan sebelum badan WHO mengeluarkan sebarang garis panduan. Amerika Syarikat juga dalam beberapa kenyataan dia menggunakan perkataan Chinese virus ataupun virus Cina yang dia terlalu bersifat resis, bersifat perkauman dan negatif dalam keadaan dunia berhadapan dengan pandemik baru ni. Coronavirus atau COVID-19 ni juga dia merupakan satu terma yang tak asing lagi untuk kita punya masyarakat Malaysia, malahan di seluruh dunia. Sejak dia dilaporkan pada Disember 2019, banyak kes iaitu 3.4 juta yang melibatkan 240,000 kematian yang dilaporkan di seluruh dunia. Di Malaysia pula ialah sebanyak 4,530 kes yang telah dilaporkan dengan jumlah kematian sebanyak 30 orang. Satu angka yang amat menakutkan bagi jangka masa yang singkat. Persoalannya, apakah langkah yang perlu kita ambil bagi mengurangkan jangkitan COVID ini dan seterusnya memutuskan rangkaian COVID-19. Bagi memutuskan rangkaian COVID-19 ini, setiap orang perlulah mengelakkan diri daripada menyentuh objek di mana-mana tempat. Contohnya pasar raya, pekerja restoran, pekerja hospital dan klinik kesihatan. Dia perlu mewujudkan satu sistem baru, iaitu membawa alat kawalan jauh bagi mengawal troli yang ditolak oleh para pengguna untuk membawa barang supaya tiada sentuhan yang berlaku. Hal ini terjadi kerana apabila troli itu disentuh oleh para pengguna ataupun customer secara berangsuran, kemungkinan besar penyebaran wabak ni akan berterusan. Dengan adanya alat kawalan jauh ni, troli tersebut tidak akan langsung disentuh oleh para pengguna. Ia juga boleh menjimatkan tenaga para pengguna dan seterusnya dapat mengelakkan sebarang sentuhan baru. Okey, kita teruskan lagi dengan penyataan masalah. Okey, masalah yang dihadapi oleh seluruh negara sekarang ni ialah penyebaran corona yang dikenali sebagai COVID-19. Oleh kerana COVID-19 mudah merebak melalui udara dan sentuhan, setiap orang perlu memakai masker dan sarung tangan untuk mengurangkan wabak tersebut daripada merebak. Dari siasatan yang dibuat oleh Dr. Syed Shazril, kebimbangan dijangkiti virus COVID-19 yang sedang mengganas ketika ini membuatkan ramai daripada kita lebih berhati-hati. Namun, adakah penggunaan sarung tangan getah tu efektif? Berguna tak sarung tangan tu? Okey, ni apa yang kami siasat lah. Dr. Syed Shazril memberitahu sebenarnya penggunaan sarung tangan adalah lebih berbahaya dan tidak efektif untuk mencegah daripada terkena jangkitan COVID-19. Doktor juga menjelaskan terdapat dua sebab langkah pemakaian sarung tangan tidak praktikal. Okey, kita teruskan. Yang pertama, sarung tangan boleh menjadi ejen jangkitan penyebaran virus. Contohnya macam kita beli barang keperluan lah, barang keperluan, pakai sarung tangan tu. Lepas tu kita guna juga sarung tangan tu untuk buka tombol pintu. Lepas tu nak bawa kereta, buka pintu kereta semua. Tapi kita tak buang sarung tangan tu, betul? Kita pakai untuk sementara kita keluar tu lah, sampai kita balik. Okey, contohlah kita sentuh satu tempat ni ada virus. Kita pakai sarung tangan tapi kita pakai sarung tangan, kita sentuh ada virus lah dekat situ. So virus tu dah melekat sarung tangan, dah melekat dekat sarung tangan. Lepas tu kita sentuh pula tempat lain. Kita sentuh tombol pintu, kita sentuh steering kereta. So virus tu dah merebak dengan mudah macam tu je. Sarung tangan tak ada ubat ke apa, so dia boleh merebak macam gitu je. Okey, contoh yang kedua pula. Okey, kebarangkalian tak basuh tangan lebih kerap. Okey, biasa orang dah pakai sarung tangan kan, takkan nak basuh tangan, betul? Biasanya dia orang lepas pakai buang. Konon-konon macam okey, kalau pakai sarung tangan ni tak ada virus lah, okey, virus tak merebak.
So lepas dia pakai dia buang. So dia tak basuh tangan. Kita pun tak tahu yang sebenarnya virus tu dah ada ke kat dalam sarung tangan tu, kita tak tahu. Asal sarung tangan tu, entah orang yang buat tu pun ada virus ke, kita tak tahu. Kita lah tak basuh tangan, kita terus makan lah. Lepas tu terus buat benda-benda lain. So virus tu mudah merebak tau. Sarung tangan tak ada vaksin ke, tak ada ubat. Sarung tangan getah tu sarung tangan biasa. So virus tu boleh merebak melalui sarung tangan. Sebab tu kita kena cegah pemakaian sarung tangan. Oleh itu, amalan memakai sarung tangan masih boleh digunakan, tetapi masih perlu kerap mencuci tangan lah untuk memastikan tangan keadaan bersih. Objektif: meminimalkan penyebaran COVID-19 melalui sentuhan. Okey. Objektif utama projek ini adalah bagi mengurangkan penyebaran virus COVID-19 melalui sentuhan pada permukaan yang telah tercemar. Seperti yang semua sedia maklum, jangkitan penyakit boleh berlaku dari individu ke individu secara sentuhan fizikal. Sebagai contoh, sentuhan tangan. Tangan merupakan anggota badan yang boleh menjadi tempat persembunyian pelbagai jenis mikroorganisma yang menjadi punca kepada pelbagai jenis penyakit. Seterusnya, penyebaran jangkitan melalui tangan boleh berlaku sekiranya tangan yang telah dicemari bakteria dan virus tersebut menyentuh anggota lain di bahagian muka, seperti mata, hidung atau mulut. Malahan, ini akan mengakibatkan bakteria atau mikroorganisma tersebut masuk dalam badan manusia melalui rongga-rongga yang terdapat pada anggota tersebut. Skop: kami menyasarkan produk kami di setiap hospital atau klinik kesihatan, pasar raya dan restoran. Selain itu, troli dikawal menggunakan telefon pintar dan disambungkan dengan Arduino software dan digerakkan menggunakan motor. Alatan ini dapat menampung berat sebanyak 30 kilo dan bergerak selaju 3 km per jam. Untuk expected outcome pula, ini contoh lakaran ataupun lukisan yang dah kita orang reka. Macam ni lah gambaran nanti bila dah siap. Yang ni yang pertama, yang kedua dengan yang ketiga. Untuk software lah, hardware yang kena ada Arduino Nano dengan Arduino Uno. Bergantung lah pada wayar input dengan output dia. Lepas tu wayar projek dengan motor. Itu contoh software yang kita orang akan guna lah. Okey, itu saja sampai di sini pembentangan untuk projek kami, Hand Free Automatic Trolley Remote Control. Sekian, terima kasih.